Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafidah binti Norzilan. Saya dari Unit Pendidikan Islam, ambilan Jun 2017. Hari ini, saya akan membentangkan laporan penyelidikan. Tajuk kajian saya ialah Program Dakwah dalam Pemantapan Akidah Siswa Guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penyelia iaitu Ustaz Muhammad Kamil bin Jaafar, pensyarah penilai 1 Ustaz Sabawi bin Awang dan pensyarah penilai 2 Dr. Muhammad Azhar bin Abdul Rahman. Dalam pembentangan ini, saya bahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah pengenalan, bahagian kedua ialah kajian literatur, bahagian ketiga ialah metodologi kajian, bahagian keempat dapatan kajian dan yang kelima kesimpulan. Pengenalan kepada konteks kajian. Akidah memainkan peranan penting dalam memandu perjalanan hidup seseorang. Individu yang memiliki pegangan akidah yang kukuh dikenali sebagai orang yang beriman. Mereka sentiasa peka dalam menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di setera itu, mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan mereka. Walau bagaimanapun, bagi individu yang mempunyai pegangan akidah yang lemah, mereka mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan menjalani gaya hidup yang bertentangan dengan syariat Islam. Di setera itu, bagi mencegah perkara ini, program-program dakwah seharusnya dilaksanakan dengan lebih giat supaya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang ilmu agama dengan lebih mendalam. Dalam kajian ini, terdapat 2 penyataan masalah. Yang pertama, menurut Muhammad Arifin, 2006, masyarakat berhadapan dengan serangan pemikiran Ghazwatul Fiqh seperti Islam liberal yang dibawa oleh gerakan modernisme Islam. Gerakan ini mudah mempengaruhi masyarakat, khususnya golongan berpendidikan tinggi. Menurut beliau lagi, seramai 100,000 siswa universiti yang terpengaruh dengan serangan pemikiran ini. Nyataan yang kedua, golongan remaja menjadi sasaran utama dalam gerakan penyelewengan akidah di Malaysia. Menurut David Capuzzi dan Douglas R. Gross 2004, ketika tempoh perkembangan usia remaja, remaja berhadapan dengan konflik dan masalah yang timbul dalam diri mereka seperti kekacauan, kerusuhan, percubaan untuk berkompromi dan stres, iaitu tekanan. Remaja lebih memilih jalan penyelesaian yang singkat walaupun perkara tersebut bertentangan dengan kehendak agama. Tambahan juga, tingkah laku penyimpangan kebiasaannya berlaku pada waktu lemahnya iman seseorang. Aziyati Muhammad Nazim 2014. Dapat 3 objektif dan soalan kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap pelibatan siswa guru dalam program dakwah di IPG KDRI. Soalan, apakah tahap penglibatan siswa guru dalam program dakwah di IPG KDRI? Untuk menjawab soalan yang pertama, analisis yang akan dilakukan ialah analisis deskriptif yang menggunakan data kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Objektif yang kedua, mengenal pasti tahap pemantapan akidah siswa guru IPG KDRI. Soalan, apakah tahap pemantapan akidah siswa guru IPG KDRI? Analisis yang akan dilakukan untuk menjawab soalan kajian yang kedua ialah analisis deskriptif yang menggunakan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Objektif yang ketiga, mengenal pasti hubungan penglibatan siswa guru dalam program dakwah di IPG KDRI dengan pemantapan akidah siswa guru. Soalan kajian, apakah hubungan penglibatan siswa guru dalam program dakwah di IPG KDRI dengan pemantapan akidah siswa guru? Untuk menjawab soalan kajian yang ketiga, analisis yang akan dilakukan ialah analisis inferensi yang menggunakan korelasi Pearson. Kajian literatur telah diambil daripada kajian-kajian lepas. Dan kajian-kajian lepas ni yang saya ambil ialah daripada kajian tentang penglibatan remaja dalam program dakwah dan yang kedua ialah kajian tentang keberkesanan program dakwah terhadap penghayatan agama. Kerangka konseptual kajian. Terdapat 2 pemboleh ubah dalam kajian ini. Yang pertama ialah tahap pelibatan siswa guru dalam program dakwah dan yang kedua ialah tahap pemantapan akidah siswa guru. Baiklah, pelibatan siswa guru dalam program dakwah. Saya ambil sampel kajian daripada siswa guru ambilan Jun 2017 iaitu semester 8 dan impaknya akan saya lihat kepada pemantapan akidah mereka yang dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu yang pertama ialah pemahaman, yang kedua ialah perasaan dan yang ketiga ialah amalan. Model kajian ini diambil daripada model dakwah fi'ah
Menurut Shark 1976, model dakwah fi'ah ini ialah proses dakwah yang ditujukan kepada sekumpulan mad'u, iaitu orang yang didakwah, sama ada dalam kumpulan yang besar ataupun kumpulan yang kecil. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini ialah kuantitatif, menggunakan kajian tinjauan, populasi dan sampel. Populasi dalam kajian ini ialah seramai 114 orang siswa guru IPG KDRI daripada semester 8 yang beragama Islam. Sampel kajian ini yang dipilih ialah 96 orang. Dalam kajian ini, penentuan saiz sampel telah dibuat dengan merujuk kepada jadual penentuan saiz sampel Krejci dan Morgan 1970. Berdasarkan jadual ini, jumlah sampel yang diperlukan adalah seramai 86 orang daripada 114 orang. Namun begitu, saya telah meningkatkan jumlah sampel kepada 96 orang untuk meningkatkan ketetapan data yang akan diperolehi. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik. Di dalam soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A iaitu maklumat demografi responden terbahagi kepada 2 bilangan item. Bahagian B iaitu tahap penlibatan siswa guru dalam program dakwah mempunyai 5 item. Bagi bahagian C iaitu tahap pemantapan akidah siswa guru dibahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama ialah aspek pemahaman yang mempunyai 6 bilangan item. Yang kedua ialah aspek perasaan yang mempunyai 7 item. Dan yang ketiga iaitu aspek amalan yang mempunyai 6 item. Soal selidik ini telah diadaptasi daripada kajian yang dilakukan oleh Nur Saliha, Abdul Halim dan Saleh pada tahun 2013. Pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, membina item kajian. Setelah item kajian dibina, proses kesahan telah dilakukan. Proses kesahan melibatkan 3 orang pakar yang dilantik, iaitu seorang pakar bahasa, seorang pakar kandungan dan seorang pakar keseluruhan. Kemudian kajian rintis telah ditadbir. Seramai 31 sampel dipilih untuk menjawab soalan dalam kajian rintis. Setelah kajian rintis ditadbir, proses kebolehpercayaan telah dilakukan. Analisis data dilakukan untuk memperolehi nilai alpha Cronbach. Keseluruhan nilai alpha Cronbach yang diperolehi ialah 0.72. Jika dilihat pada jadual ini, interpretasi skor bagi nilai alpha Cronbach 0.72 bermaksud baik dan boleh diterima. Maka soal selidik yang dibina ini adalah baik dan boleh digunakan untuk kajian sebenar. Setelah kajian rintis ditadbir, kajian sebenar telah dilakukan. Data yang diperolehi dalam kajian sebenar telah dianalisis menggunakan 2 cara. Yang pertama ialah analisis deskriptif dan yang kedua ialah analisis inferensi. Dapatan kajian. Maklumat demografi responden. Yang pertama, jantina. Seramai 38 orang siswa guru lelaki dan 58 orang siswa guru perempuan yang telah menjawab soal selidik yang ditabur. Seterusnya, option. Seramai 17 orang siswa guru dari unit pendidikan Islam, 14 orang siswa guru dari unit Bahasa Melayu, 31 orang siswa guru dari unit Sains, 34 orang siswa guru dari unit TESOL telah menjawab soal selidik yang ditadbur. Soalan kajian yang pertama. Apakah tahap penlibatan siswa guru dalam program dakwah di IPG KDRI? Skor yang diperolehi ialah 3.11 dengan sisihan piawai 0.70. Interpretasi skor min. Menurut Sanger et al. 2007, skor min 3.11 berada pada tahap sederhana. Rumusan yang dibuat, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat sebilangan kecil siswa guru yang tidak melibatkan diri dalam program dakwah yang dijalankan. Berdasarkan jadual ini, skor min yang paling terendah berada pada item yang kedua, iaitu menghadiri kuliah maghrib bagi tajuk asas al-i'tiqad dengan skor min 2.63 dan sisihan piawai 0.97 berada pada tahap sederhana. Skor min yang paling tertinggi berdasarkan jadual ini berada pada item yang ketiga dan yang keempat. Item yang ketiga iaitu menyertai program usrah yang dianjurkan oleh pihak Biro Agama Islam, Dakwah, Moral dan Disiplin dengan skor min 3.38 dan sisihan piawai 0.72. Item yang keempat pula iaitu menyertai program Ihya Ramadan seperti Tadarus Al-Quran, Mutaba'ah Amal, Qiyamulai dan sebagainya mencatatkan skor min 3.38 dengan sisihan piawai 0.79.
Namun begitu, kedua-dua tahap ini masih berada pada tahap yang sederhana. Soalan kajian yang kedua, apakah tahap pemantapan akidah siswa guru IPG KDRI? Dari aspek pemahaman, skor yang diperolehi ialah 4.85 dengan sisihan piawai 0.30, berada pada tahap tinggi. Manakala dari aspek perasaan pula, skor yang diperolehi ialah 4.76 dengan sisihan piawai 0.38, berada pada tahap tinggi. Aspek amalan, skor mencatatkan 4.59 dengan sisihan piawai 0.50, turut berada pada tahap yang tinggi. Jumlah keseluruhan, skor yang diperolehi ialah 4.74 dan sisihan piawai 0.33, berada pada tahap tinggi. Rumusan yang dibuat dapatan menunjukkan bahawa siswa guru IPG Kampus Datuk Razali mempunyai tahap pemantapan akidah yang tinggi dari aspek pemahaman, perasaan dan amalan. Berdasarkan jadual ini, dari aspek pemahaman, skor yang paling tertinggi berada pada item yang pertama, iaitu matlamat hidup manusia adalah untuk mengabdikan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencatatkan skor 4.91 dan sisihan piawai 0.29. Manakala skor yang terendah dari aspek pemahaman ini berada pada item soalan yang kedua, iaitu malaikat sentiasa memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Skor yang dicatatkan ialah 4.80 dengan sisihan piawai 0.45, masih berada pada tahap yang tinggi. Dari aspek perasaan pula, item soalan yang menunjukkan skor yang tertinggi adalah item soalan yang keempat, iaitu berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan skor 4.83 dan sisihan piawai 0.40. Untuk item soalan yang mempunyai skor yang terendah bagi aspek perasaan pula berada pada dua item, iaitu item yang kedua dan item yang ketiga. Item yang kedua ialah berasa risau selagi belum menunaikan solat, mencatatkan skor 4.65 dan sisihan piawai 0.60. Item soalan yang ketiga berasa gerun dan takut apabila mengingati kematian, mencatatkan skor 4.65 dan sisihan piawai 0.63. Namun begitu, kedua-dua item soalan ini masih berada pada tahap yang tinggi. Dari aspek amalan pula, skor yang tertinggi berada pada item soalan yang keempat, iaitu berusaha membaiki bacaan ketika membaca Al-Quran. Skor yang dicatatkan ialah 4.66 dengan sisihan piawai 0.56. Skor yang terendah berada pada item soalan yang kedua, iaitu sentiasa mempertingkatkan iman dengan memperbanyakkan amalan sunat. Skor yang dicatatkan ialah 4.51 dengan sisihan piawai 0.70. Namun begitu, skor ini masih berada pada tahap yang tinggi. Soalan kajian yang ketiga, apakah hubungan penlibatan siswa guru dalam program dakwah di IPG KDRI dengan pemantapan akidah siswa guru? Untuk pemboleh ubah penlibatan dan pemahaman, nilai korelasi Pearson yang diperolehi ialah negatif 0.058. Untuk hubungan antara penlibatan dan perasaan pula, nilai korelasi Pearson yang diperolehi ialah negatif 0.228. Untuk hubungan antara penlibatan dan amalan, nilai korelasi Pearson yang diperolehi ialah negatif 0.066. Rumusan yang dibuat, kesimpulannya, wujud hubungan negatif antara tahap penlibatan siswa guru dalam program dakwah dengan pemantapan akidah siswa guru dari aspek pemahaman, perasaan dan amalan. Namun begitu, kekuatan hubungan adalah sangat sedikit. Kekuatan hubungan dirujuk berdasarkan kepada tafsiran pekali korelasi yang dibuat oleh Frankel dan Wallen 2003. Implikasi kajian yang pertama dilihat kepada pihak IPG Kampus Datuk Razali Ismail, khususnya kepada organisasi yang menghancurkan program dakwah di IPG Kampus Datuk Razali Ismail seperti Badam dan Gapai. Kajian ini diharapkan mampu membantu mereka meneliti tahap penyertaan siswa guru dalam program dakwah, seterusnya menambah baik dan merancang program dakwah yang dapat menarik perhatian dan minat golongan muda. Implikasi kedua pula dapat dilihat kepada siswa guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Kajian ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada siswa guru, seterusnya menggalakkan mereka hadir dan bergiat aktif dalam program dakwah. Cadangan kajian lanjutan. Cadangan yang pertama ialah meluaskan sampel kajian. Sampel kajian seperti yang saya beritahu sebelum ini dalam bab yang ketiga, sampel kajian dipilih bagi kajian ini ialah seramai 96 orang sahaja. Pada masa akan datang, penyelidik berharap agar bilangan sampel dapat diluaskan kepada
siswa-siswa guru beragama Islam yang terdiri dari semester lain. Bahagian demografi juga boleh ditambah baik sesuai dengan saiz sampel yang digunakan. Cadangan penambahbaikan yang kedua ialah mempelbagaikan pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian. Kajian ini menggunakan dua pemboleh ubah sahaja, iaitu yang pertama ialah tahap penlibatan siswa guru dalam program dakwah dan yang kedua, tahap pemantapan akidah siswa guru dari aspek pemahaman, perasaan dan amalan. Untuk kajian akan datang, penyelidik berharap agar lebih banyak pemboleh ubah digunakan seperti tahap penghayatan ibadah dan akhlak Islamiah. Cadangan penambahbaikan yang ketiga ialah mendalami analisis inferensi yang dilakukan. Dalam kajian ini, analisis inferensi yang dilakukan hanya menggunakan korelasi Pearson untuk mencari hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. Pada masa akan datang, penyelidik mencadangkan agar penyelidikan diteruskan dengan menggunakan ujian T untuk mencari perbezaan yang berlaku antara jantina dan option dalam tahap pemantapan akidah siswa guru. Sekian, terima kasih.